Assalamualaikum murid-murid. Cikgu harap murid-murid sehat di samping keluarga tercinta. Hari ini kita bertemu sekali lagi dalam kelas Bahasa Melayu. Tema Keselamatan, tajuk Makanan Selamat. Jadi, pada kali ini, cikgu akan mengajar murid-murid berkaitan menulis draft dan menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif. Pada kali ini, fokus cikgu adalah penulisan deskriptif. Jom murid-murid, kita belajar. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 3 daripada 5 draft karangan makanan selamat dengan betul. Kedua, murid dapat menghasilkan penulisan karangan makanan selamat dalam perenggan dengan betul. Jadi, pertama, murid boleh tulis draft karangan dan kedua, boleh hasilkan penulisan karangan dalam bentuk perenggan. Baik, cuba anda perhatikan gambar di bawah ini menunjukkan apa ya? Cuba fikir sejenak murid-murid. Gambar makanan tidak ditutup, makanan dihinggapi lalat dan roti berkulat. Agak-agak apa ya yang cikgu cuba nak sampaikan hari ini? Ha, cikgu cuba nak sampaikan tentang pemilihan makanan yang selamat. Jadi, kalau murid-murid lihat di sini, gambar yang dipaparkan ini memaparkan makanan-makanan yang akan menyebabkan berlakunya kesakit, yang akan menyebabkan berlakunya penyakit dalam diri kita. Jadi, murid-murid perlu untuk memilih makanan yang betul. Ingat ya murid-murid, pilih makanan yang selamat. Baik, cikgu terangkan terlebih dahulu apa itu karangan deskriptif. Baik, karangan deskriptif merupakan karangan yang memberi penerangan secara terperinci atau boleh juga dikatakan sebagai fakta. Maksudnya karangan yang terus mengatakan sesuatu perkara itu secara terus tanpa meleret-leret. Baiklah murid-murid, ingat dalam penulisan karangan, beberapa perkara perlu murid-murid ambil kira. Pertama, mestilah mempunyai pendahuluan. Kedua, mempunyai 3 atau 4 isi utama dan diolah dengan baik. Ketiga, mesti mempunyai penutup. Dan jangan lupa murid-murid untuk menjadikan pemerengganan itu berkesinambungan, murid-murid perlu menggunakan penanda wacana. Nak guna penanda wacana apa? Nanti Cikgu Amirul akan terangkan. Boleh? Baiklah murid-murid. Cuba anda lihat di sini. Diberi dua, iaitu pendahuluan dan juga isi pertama. Kita lihat yang bahagian pendahuluan. Kata kunci yang diberi, keselamatan makanan perlu diutamakan. Pelbagai cara harus dilakukan. Jadi, kata kunci ini membantu kita untuk menulis draft di sebelah sini. Jadi, cikgu dah tulis draftnya ialah keselamatan makanan perlu diutamakan oleh semua orang. Terdapat pelbagai cara yang harus dilakukan. Jadi, berdasarkan kata kunci itu, kamu perlu bentukkan ayat yang lengkap. Faham? Kita tengok yang kedua. Isi pertama, basuh tangan dan cuci peralatan dapur. Itu kata kuncinya. Jom lihat apa draft yang cikgu tulis. Kita mestilah membasuh tangan dengan sabun. Kita juga perlulah mencuci peralatan dapur agar peralatan dapur bebas daripada kotoran. Tengok di sini, cikgu ada tambah huraian tersendiri supaya ayat itu lebih gramatis dan nampak baik. Faham?
Kamu pun cikgu nak nanti dalam menulis draft karangan, kamu perlu buat macam ini. Boleh? Baik, seterusnya kita lihat. Jom menulis karangan dalam perenggan. Jadi, ini yang kita dah tulis sebentar tadi. Betul atau tidak? Jadi, di sini cikgu nak terangkan satu perkara, iaitu penanda wacana. Kan tadi cikgu dah kata, kalau nak tulis ayat dalam perenggan, jangan lupa penanda wacana. Apa ya penanda wacana yang cikgu nak berikan? Ingat sahaja asa. Ya, kamu boleh ingat A, S, A. Asa. A ini merujuk kepada antaranya, selain itu, sehubungan itu, seterusnya. Dan A yang terakhir merujuk kepada akhirnya. Maka, bila mana kamu menggunakan penanda wacana ini, sudah tentu ayat dan pemerengganan yang kamu bina itu akan nampak kesinambungan atau ada pertautan. Faham murid-murid? Jadi ingat apa? Ingat asa. Okey, baik. Jom kita lihat bagaimana ya nak tulis karangan ni dalam perenggan? Jom menulis karangan dalam perenggan. Macam biasa, macam tadi, kita ambil sahaja daripada draft yang telah kita tulis dan masukkan dalam perenggan. Kita lihat, keselamatan makanan perlu diutamakan oleh semua orang. Terdapat pelbagai cara yang harus dilakukan. Selesai untuk perenggan pendahuluan. Ini perenggan pendahuluan. Baik, ini merujuk kepada isi pertama. Ini isi kedua. Dan sampailah kepada penutup. Faham? Jadi, isi pertama. Antaranya ialah kita mestilah membasuh tangan dengan sabun dan mencuci peralatan dapur agar terhindar daripada kotoran. Kamu lihat di sini. Okey, cikgu telah gunakan penanda wacana. Jadi, kamu dalam ayat yang kamu nak bina, kamu perlu gunakan penanda wacana asa tadi. Boleh? Dan dekat sini, bagi menjadikan ayat itu nampak lebih gramatis dan tersusun, cikgu juga telah gabungkan ayat ini menjadi satu ayat. Tadi dekat draft dia ada 2 ayat, betul? Sekarang cikgu dah gabungkan jadi hanya satu ayat saja dengan adanya kata hubung dan. Baik, kalau kamu nak gabungkan ini pun boleh dan kalau kamu nak buat satu-satu macam tadi pun boleh. Jadi, cikgu nak kamu cuba untuk selesaikan pemerengganan ini sehingga ke penutup. Boleh murid-murid? Yang tadi pun, yang draft karangan tadi, cikgu nak kamu bina draft sehingga penutup. Baiklah, seterusnya. Pada pendapat anda, apakah nilai yang kamu peroleh pada hari ini? Jadi cikgu dah nyatakan 3 kat sini. Yang pertama, kamu perlu cakna dengan tarikh luput makanan. Kenapa? Bila kita cakna dengan tarikh luput itu, sudah tentu kita tidak akan mengambil makanan yang lebih daripada tempohnya. Kedua, menjaga kebersihan diri dan makanan. Kenapa? Kebersihan diri perlu dijaga dan makanan pun ya. Macam kalau kita tak tutup makanan, lalat akan hinggap di situ dan kemungkinan makanan itu kotor. Dan yang ketiga, utamakan kesihatan diri. Bila kita makan makanan yang kotor, banyak penyakit yang kita akan dapat. Contohnya keracunan makanan. Baiklah, ingat ya murid-murid, inilah yang kita pentingkan kenapa pengambilan makanan sihat. Baiklah, ini pesanan mesra daripada cikgu. Jangan lupa untuk siapkan latihan menghasilkan draft dan menulis karangan dalam perenggan. Baiklah, perkara ini telah cikgu berikan dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Setelah selesai, murid-murid perlu menghantar tugasan kepada Cikgu Amirul
Dan selamat mencuba murid-murid. Jika ada sebarang pertanyaan, murid-murid boleh terus berhubung dengan cikgu ya. Jangan malu dan jangan segan. Selamat mencuba murid-murid. Kalau tak cuba, anda tak tahu. Jadi, siapkan tugasan ini ya. Ada ganjaran menanti anda. Baiklah, setakat itu sahaja untuk sesi kali ini. Sehingga bertemu lagi di lain masa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.